Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Lang Channel. Apa khabar semua? Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ni, kita jaga kita, jangan merata-rata mengayau kalau tak ada kerja duduk rumah. Kita jaga kita. Perkongsian kita pada kali ini ialah mengenai EM, Effective Microorganism, ataupun organisma efektif, ataupun ada kadang-kadang orang panggil efektif microbe pun ada. Tapi sebelum itu, seruan saya kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Lang Channel, bolehlah membantu kami. Saya sangat berbesar hati sebenarnya sebab tanda sokongan kepada kami. Bolehlah tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi supaya kita dapat sama-sama lagi menyebarkan perkongsian kita ini, supaya pengalaman saya ini dapat jadi panduan kepada rakan-rakan dan juga sebagai sempadan kalau benda itu tak betul. Kalau betul kita jadikan panduan, kalau tak betul kita jadikan sempadan. Kita sama-sama belajar. Saya ulang balik EM, biasa dengar kan? EM ada yang bagi panduan untuk buat sendiri dan sebagainya. Ramai orang buat sendiri sebab dia senang nak buat sebenarnya. Tapi saya suka ambil jalan yang mudah, iaitu bila ada jual di kedai, kita beli. Kalau ada jual, kita beli online je. Dan saya sebenarnya EM di kebun ni saya pakai mungkin setahun 2 kali, 3 kali, kita tengok keadaan. Saya tak pakai sentiasa ya. Dan cara saya guna pun sangat mudah. Saya guna 2 cara je. Saya guna EM ni. Kebaikan dia saya akan ceritakan di hujung video ni nanti. Sebab saya kena tengok nota, sebab saya takut ada benda saya sebut tu tak betul ataupun salah. Yang ini kita spontan je. Memang kebanyakan video saya spontan ya. Tapi kalau benda-benda teknikal ni, kadang-kadang kita kena baca dulu. Kita kena terangkan sebab nak bagi kefahaman kepada semua supaya takut orang salah faham lah. Nanti saya bawa ajaran sesat pula. Jangan macam kerajaan langit, naik ke langit. Okey. Cara saya buat 2 je. EM ni saya akan terangkan di hujung video ni nanti. Cara paling mudah yang pertama saya guna ialah saya masukkan satu sukatan ikut sukatan dia lah ke dalam tong galas. Dan saya akan spray. Mari kita tengok Biasanya kalau kita misalnya rumput ataupun kita merumput lah, akan ada lah rumput-rumput ni kan. Ini kita panggil mulching Kita teknik ni kita panggil mulching, iaitu kita letak rumput-rumput dan bahan-bahan yang organik ni, daun-daun dan sebagainya di perdu di pangkal pokok ni, di bawah pokok, supaya dia mereput menjadi kompos berbaju kompos lah lebih kurang, berbaju organik. Dan apabila kita sembuh kita spray EM dekat sini, dia akan mempercepatkan proses pereputan dan sebagainya lah. Dan dia akan membaiki struktur tanah. Dia mikroorganisma yang baik iaitu dia akan saya akan ceritakan di hujung video ni nanti. Jadi itu cara pertama kita sembuh keliling ni dengan EM. Yang saya gunakan ini saya beli di Shopee je, EM1. Ada juga yang jual secara dipanggil tanpa jenama dia buat sendiri, dia jual pun bagus juga. Ada macam-macam, ada murah, ada mahal, atas kita nak pilih. Jadi kita sembuh di bawah ni. Dan juga kita spray dekat daun pun boleh. Kita campurkan dengan folia organik pun boleh. Jangan campur dengan racun sebab dia akan mati. Kita campur dengan folia organik, kita sembuh. Cantik tak pokok ni? Inilah pokok, kalau tuan-tuan ingat dalam satu video saya tu, kita buat video cabang kurang ajar tu. Ini pokok dia ni. Besar dah. Ini cabang yang kita potong tu, nampak? Sekali kita update sekali. Nampak besar dah pokok ni. Ini satu lagi contoh di mana kita buat mulching. Lepas tu kita sembuh EM. Dia akan jadi kompos kat bawah ni. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi pokok ni, pada permulaan Tok Lang Channel tu kita ada buat yang bercabang V tu. Ini yang kita potong. Dia cabang 2 kan. Yang ini kita potong, tinggallah 1. Nampak tak? Dia naik dengan cantik sekali. Itu pun sebenarnya dia, lepas dia naik cantik itu, beli dia kena banjir sekejap, dia stop sekejap. Dia terkena banjir gitu. Setelah saya rawat, alhamdulillah boleh hidup balik. Ni cantik, ni dahan ni dah patah ni. Ada dilanggar lah ni sebenarnya. Dilanggar oleh sesuatu. Kita dah rawat. Inilah yang V kita buat tu, kita potong. Sambil-sambil kita tunjuk. Tengah berpucuk dengan cantik. Okey, jom kita tengok cara kedua. Saya gunakan EM. Okey, cara kedua, kita letakkan efektif microorganisma ni, efektif microbe ni ke
ke dalam tong air kita, dalam tangki air. Dan kalau dalam kes saya letak dalam telaga. Sebab benda ni pun kadang-kadang kalau kita baca lah, kejap lagi saya akan terangkan, orang bela ikan, bela ayam dan sebagainya, dia akan guna juga EM ni. EM ni banyak kegunaan dia. Kita akan terangkan lepas ni. Cuma saya, semua tuan-tuan tahu, setakat ni saya tidak ada lagi sistem pengairan yang sistematik lah. Saya buat pada peringkat pertama, tahun pertama tu saya siram secara manual. Ada kan dalam video saya sebelum ni, saya tunjuk cara-cara saya jaga pokok secara manual. Kita siram, biasanya pakai baldi lah, kita tak ada air. Lepas tu, sebelum musim kemarau baru ni, kita sempat buat telaga ni siap. Dan sekarang ni saya dah ada punca air, iaitu telaga. Tapi kita masih lagi siram secara manual. Saya sedut air dengan enjin, tapi saya akan siram sepokok ke sepokok dengan menggunakan wire. Hose kita akan tarik sampai belakang, kita siram. Mengambil masa lebih kurang 2 jam untuk siram. Saya pergi satu pokok saya siram. Sambil-sambil kita bercakap dengan pokok, berbisik dengan dia, aku sayang padamu. Okey. Untuk air telaga, untuk EM ni, tadi saya tunjuk je kan. Ini kita buat. Saya akan letak EM ke dalam telaga ni dengan harapan supaya dia membiak dalam ni lah. Nanti besok dalam, saya ingat kita akan siram hari Jumaat atau hari pagi Sabtu lah. Saya siram seminggu 2 kali je pokok saya. Dalam musim ni sekarang ni petang-petang hujan dan sebagainya. Kalau dulu langsung tak siram. Sekarang ni kita siram seminggu 2 kali. Kalau saya ada masa lah, saya akan turun petang, sempatlah balik pada Jabat tu, untuk 2 jam di kebun. Kita akan siram. Sedap bau dia. Jadi kita akan masukkan EM mikroorganisma ni ke dalam air telaga. Dan kita akan biarkan lah. Jadi dalam 2-3 hari lagi, kita harap dia akan berkembang biak. Dan saya akan siram ke pokok kita lah, ke perdu pokok dan sebagainya, dengan harapan dia akan membantu memulihkan tanah dan sebagainya lah. Dia akan membuatkan mulching kita tu menjadi kompos yang baik dan sebagainya. Ukuran dia, kita tak tahu kan air telaga ni. Ini seliter saya akan sediakan mungkin dalam 2 ni, untuk saya letak dalam pam galas lah, untuk saya spray pada pokok juga nanti. Jadi itu kita biar bawah tu. Okay, InsyaAllah akan membiak dengan banyaknya mikroorganisma tadi, dan dia akan membantu pokok-pokok kita untuk menjadi lebih subur. Itu 2 cara. Cara pertama tadi, pam galas kan, kita spray kat perdu pokok dan spray pada daun. Cara kedua, kita letak dekat, kalau tuan-tuan ada sistem pengairan, letak di dalam tangki air. Lepas tu dia akan pergi kepada sprinkler ataupun cara titisan, dia akan pergi cara titisan dekat pokok lah, jadi senang. Saya ni cara susah sikit. Jadi lepas ni saya akan saya buat je dalam ni biarkan. Jadi saya akan datang mula satu hari nanti, dengan syarat tempat kita simpan tu dia tidak terkena cahaya matahari lah. Kalau tangki air tu kalau rasa panas, lebih baik tak payah. Kita letak je terus kita siram, tak apa. Jangan tinggal lama-lama lah. Telaga saya ni saya rasa dia tak panas sebab dia dalam kan. Jadi kita biarkan dia berkembang biak dalam ni dulu. Lepas tu kita akan spray pada pokok kita. Kebaikan EM ini saya akan cerita selepas pada ini. Apa itu EM? Tunggu. Okay, baiklah, kita sambung video tadi. Sambungan ni saya buat di rumah, dan dia selepas saya ingat air yang dalam telaga yang tuan-tuan tengok tu, saya dah buat semburan ke pokok. Dan saya nampak semasa kita sembur tu, saya sedut air tu dalam telaga tu. Sebenarnya telaga saya tu ada selapis macam berminyak sikit, sebab kawasan kebun saya ni dia berhampiran dengan kawasan Bukit Besi ya. Dia ada unsur ferrum sikit, unsur besi. Dia kadang-kadang dia jadi berminyak air tu dekat atas. Jadi masa saya tengok kesan daripada EM tu, kesan-kesan minyak tu dah tak ada. Jadi air saya tu nampak macam lebih berkualiti. Nampak macam saya tak check lah. Lepas tu saya sembur ke pokok saya seperti yang saya bagi tahu dalam video yang sebelum ni lah. Okey. Berbalik semula kepada EM kita. Jadi pada kali ini saya tak nak terangkan mengikut istilah-istilah kimia dan sebagainya lah. Jadi kita akan jadi keliru. Kita cakap pakai bahasa mudah je. Seperti dalam video-video saya yang sebelum ini, kita cakap bahasa mudah, iaitu kalau EM ni sebenarnya ia sangat-sangat baik kepada pokok kita, disebabkan yang pertama, kita tak sambil tahulah EM dari segi teknikalnya dalam tu ada mikroorganisma apa dan sebagainya. Cuma mikroorganisma ni dalam bahasa mudahnya ialah
dia haiwan, binatang atau makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk halus tu, yang kecil tu, ya, yang ada dalam yang dihasilkan tu, dia membantu bila kita sembur dekat tanah tu utamanya, dia membantu penguraian tanah, dia menjadikan tanah kita lebih subur dan seterusnya tanah bila subur dari segi organiknya, ya, dia akan membantu meningkatkan hasil, menyuburkan pokok dan sebagainya. Jadi dia sebagai langkah tambahan kita selain pada baja organik yang kita tabur. Jadi kepada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang nak pergi kepada full organik, maksudnya dia tak nak guna baja kimia dan sebagainya, dia lebih EM ni salah satu je cara dia, ya. Kita sebagai tambahan kepada baja organik kita dan juga unsur-unsur lain yang kita letak di kebun kita lah. Okey. Seterusnya, kalau kita saya cakap tadi, kalau tanah dah cantik, pokok kita bila kita sembur, fotosintesis menjadi lebih baik, dapat itu. Jadi kuantiti ada hasil kebun kita mungkin akan jadi lebih baik lah. Jadi EM ini salah satu tugas dia ialah dia menyerap tenaga, ya, menyerap tenaga daripada cahaya matahari, daripada haba tanah dan sebagainya. Dia bernafas dan dia akan menggunakan oksigen dan sebagainya, dan dia akan membantu tanah kita menjadi lebih subur lah. Maksudnya macam tu, dia menyerap tenaga, menyerap haba, dan dia akan pergi kepada pokok-pokok kita. Asas dia macam tu. Jadi kita tak usah fikir sangatlah bakteria apa ada dalam dia dan sebagainya. Jadi kita sebagai pekebun kecil ni, ini satu langkah, macam saya kata pada awal video tadi lah, satu langkah yang kita gunakan untuk membantu pokok kita, membantu kebun kita, membantu tanah kita untuk menjadi lebih subur. Kita tak buat tiap-tiap hari, ya. Cara saya buat macam saya tunjuk pada awal tadi lah, dua cara mudah je. Sama ada saya siram menggunakan tong galas, ya, pam racun orang panggil tu kan, tong galas tu, ataupun saya masukkan dalam telaga. Saya tak ada tangki air lagi. Kalau tuan-tuan ada tangki air, masukkan dalam tangki, biarkan peram dia semalaman ke apa ke, lepas tu kita terus siram, kita terus sebur atau kita spray kat pokok kita. Jadi insyaAllah, ya, EM ini akan dapat membantu. Sebab kalau kita tengok, dalam bidang penternakan pun dia ada guna, dia letak, disembur dalam dicampurkan dengan makanan haiwan, ya. Dalam bidang penternakan ikan pun ada juga, dia letak dalam kolam. Dan ada seorang sahabat saya yang membela ayam, ya, bila sembur EM ini, disembur di atas najis ayam tu, dalam tag ayam tu dia sembur. Jadi lalat-lalat tidak pergi, ya, sebab dalam najis tu ada protein kan. Bila protein tu yang lalat pergi. Jadi bila EM ini menguraikan protein tersebut, jadi lalat tak pergi. Ladang ayam dia tidak ada lalat. Dan tai ayam itu boleh orang ambil terus guna kat kebun, boleh buat sebagai baja sebab dia dah difermentasikan, telah diuraikan oleh EM tadi. Jadi saya rasa jelas kan? Kita cakap cara mudah lah. Jadi kalau sesiapa yang ada ke lapangan, boleh buat sendiri EM ni, boleh tengoklah kat mana-mana YouTube. Ya, saya tak buat lagi, ya. Saya beli siap je. Saya macam tu je, senang. Gunakan EM ini setahun 3 kali ke 2 kali, ikut keperluan. Berasa ada ke lapangan sebab cara dia mudah je kan. Kita campur dengan air je dan terus kita siram. Gunalah sesekali di kebun kita untuk membantu tanah kita untuk menjadi lebih subur. Pokok kita menjadi lebih berkualiti. Dan insyaAllah pada satu hari nanti hasilnya akan juga lebih berkualiti. Saya rasa setakat itu dulu. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.